Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung Risalah Al-Mahid pada perbicaraan yang terakhir, iaitu perbahasan mengenai adat istihadah nifas dalam kurungan tamyiz. Adat istihadah nifas dalam kurungan dia tamyiz, dengan maksud perempuan yang pernah melahirkan dan telah jadi istihadah pada kelahiran sebelum itu. Kemudian pada kelahiran seterusnya macam mana? Okey. Sedikit mukadimah. Jika seseorang itu melahirkan dan keluar darah nifas, maka dia wajib menunggu sehingga 60 hari, iaitu sebanyak-banyak nifas. Setelah melebihi sebanyak-banyak nifas, barulah diketahui bahawasanya dia sedang istihadah dalam nifas. Maka sama ada menggunakan adat, iaitu melihat kepada jumlah nifas kelahiran sebelum, ataupun apabila jadi istihadah maka dilihat dari sudut tamyiz. Darah yang kuat adalah nifas, darah yang lemah adalah istihadah. Itu kali pertama. Apabila terjadi, pertama kena tunggu dulu 60. Jika tak sampai 60 darah berhenti, maka ianya semuanya adalah nifas, kerana sebanyak-banyak nifas 60 hari. Jika lebih 60 pada hari yang ke-61, maka dilihat sama ada boleh tamyiz ataupun tidak, boleh beza sifat darah ataupun tidak. Jika boleh dibezakan ada darah kuat dan ada darah lemah, maka darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah, mengikut syarat-syarat yang telah kita bincang pada muka surat sebelum. Jika tak boleh tamyiz pada kelahiran itu, maka jumlah nifasnya pada waktu itu adalah jumlah hari nifas kelahiran sebelum, anak sebelum. Berapa hari? 40 hari, maka 40 harilah nifasnya mengikut nifas kelahiran sebelum itu. Okey. Dan pada tahun atau pada kelahiran seterusnya, jika telah berlaku istihadah pada kelahiran sebelum, penyelesaiannya adalah menggunakan adat, iaitu jumlah hari nifas sebelum itu
Maka jika sampai je adat nifasnya, maka mandi terus. Iaitu kalau katalah 40 hari, hari ke-41-nya mandi terus walaupun darah masih lagi ada. Walaupun tidak melebihi 60 hari lagi. Dia panggil adat istihadah nifas dalam kurungan adat. Yang kita dah bincang pada muka surat sebelum. Jika penyelesaiannya adalah tamyiz, iaitu ada ketika berlaku istihadah tadi tu, ada darah kuat setelah hari yang ke-61 tadi tu. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Maka yang kuat adalah nifas, yang lemah adalah istihadah. Kita katalah 30 hari darah hitam, darah kuat, maka bakinya 31 sampai hari yang ke-61 dan ke atas adalah darah merah dan ia adalah lemah. Maka nifasnya hanya 30 hari saja. Istilah yang kita pakai adalah tamyiz. Tamyiz pada nifas. Pada kelahiran seterusnya, tak perlu tunggu sampai 60 dah. Tak perlu dah. Jadi kita bacalah. Pada muka surat 133. Adat istihadah nifas tamyiz. Jika penyelesaian istihadah pada kelahiran yang sebelumnya adalah kaedah tamyiz. Sebelum tu dah jadi istihadah, kelahiran sebelum, dan penyelesaiannya adalah kaedah tamyiz. Maka pada kitaran nifas seterusnya, anak seterusnya, apabila berlaku pertukaran dari darah kuat kepada darah lemah saja, tukar darah kuat kepada darah lemah, itu saja, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat, puasa dan sebagainya, tanpa menunggu darah melepasi 60 hari 60 malam lagi, seperti mana kitaran sebelum. Kitaran sebelum kena tunggu 60 dulu. Kenapa kena tunggu 60 hari? Kerana sebanyak-banyak nifas 60 hari. Kenapa apabila ada perbezaan sifat darah, ada darah kuat dan ada darah lemah, tetap juga kena tunggu 60? Kerana walaupun ada darah kuat dan darah lemah dan dapat ditamyiz, dapat dibezakan, jika darah tidak melebihi 60 hari 60 malam, semuanya adalah nifas, tak dikira darah kuat atau darah lemah. Maka kali pertama tu kena tunggu dululah 60. Sehingga hari ke-61 baru buat kiraan. Tiba-tiba darah lebih 60 hari, masuk hari ke-61, maka dia telah berlaku istihadah. Penyelesaiannya adalah tamyiz. Darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah. Pada kelahiran seterusnya, selang 3 tahun mengandung lagi dan beranak, maka pada waktu ini tak perlu tunggu lagi 60. Tak perlu. Apabila bertukar darah kuat kepada darah lemah je, mandi terus. Kenapa? Ini kerana ianya telah terdapat adat istihadah, dengan maksud mempunyai kebarangkalian akan berlaku perkara yang sama pada kitaran ini. Kebarangkalian akan berlaku perkara yang sama pada kelahiran sebelum, iaitu lebih 60 hari dan darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah, akan berlaku perkara yang sama. Macam mana boleh kata akan berlaku perkara yang sama? Kemungkinan itu ada kerana pada kitaran yang sebelum ataupun pada kelahiran yang sebelum dah berlaku istihadah, dah lebih 60. Jadi kelahiran seterusnya pun kemungkinan itu agak besar untuk berlaku perkara yang sama. Jadi tidak perlu tunggu sampai 60 hari. Kerana yang tunggu 60 hari itu, kemudian hari ke-61 baru dikira darah yang kuat adalah nifas, darah yang lemah adalah istihadah. Jika darah kuat tu 30 hari, hari ke-31 sampai hari yang ke-60 adalah merah dan seterusnya merah, maka 30 hari je nifas, maka dia perlu qada selama 30 hari semayang yang dia tak semayang. 30 hari dia kena qada semayang. 30 hari kali 5 maknanya 150 kali, 150 semayang yang dia perlu qada. Nikih naya. Jadi pada kitaran ataupun pada kelahiran seterusnya, bila keluar nifas, keluar darah kuat, kemudian keluar darah lemah, mandi terus. Kerana kebarangkalian berlaku perkara yang sama.
Bimbang takut kena qada juga sekali lagi pada kitaran yang seterusnya. Okey. Ianya mempunyai beberapa perincian. Dia ada beberapa perincian. Dia ada beberapa perincian. Yang pertama, jika pendarahan telah berhenti sebelum berlaku pertukaran sifat darah yang kuat kepada yang lemah, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat, puasa dan sebagainya tanpa menunggu lagi. Tak perlu tunggu dah. Kerana telah nyata ianya suci dan bukan lagi perempuan yang mustahadah. Mari tengok whiteboard saya ni. Baik, tengok whiteboard untuk mudah memahami. Okey, kita ambil kelahiran yang pertama. Ni kelahiran pertama. Masuk kelahiran nifas yang pertama lah. Kelahiran nifas sama lah kot. Nifas yang pertama. Nifas yang pertama dia, kita ambil lah contoh ni. Ni maklumat ni tak perlu pun, saya saja tulis juga. 40 hari. Okey. Nifas yang pertama tu anak yang pertama lah. Nifas yang kedua tu makna anak yang kedua lah. Berlaku istiadah. Penyelesaiannya bila berlaku istiadah bermakna darah keluar lebih 60 hari lah. Penyelesaiannya adalah 30 hari nifas. Istiadah penyelesaiannya adalah 30 hari nifas. Dan 30 hari istiadah. Maksud 30 hari istiadah ni kita lebihkanlah 40 hari. 40 hari istiadah. Istiadah. Ini keputusan dia. Pada kelahiran yang kedua. 30 hari nifas, 40 hari istiadah yang dia kira pada hari yang ke-61 lah. Sebab kena tunggu 60 hari dulu baru buat kiraan. Maka dia perlu qada semayang 30 hari. Iaitu hari ke-31 sampai hari ke-60 yang dia tak semayang. Dan hari yang ke-61 tu dia mandi dan semayang dah walaupun ada darah lagi kerana ianya adalah istiadah. Okey. Yang kita nak kira adalah kelahiran yang ketiga. Nifas ketiga. Makna kelahiran yang ketiga lah ni. Kelahiran ketiga. Kelahiran yang ketiga. Okey, bila disebut 30 hari nifas bermakna hitam. Hitam. 40 hari istiadah maksudnya merah. Okey. Tu maksud dia. Okey, nifas keluar pada nifas yang ketiga, anak yang ketiga. Kita tengok jika pendarahan telah berhenti sebelum berlaku pertukaran sifat darah yang kuat kepada yang lemah, maka hendaklah terus mandi hadas. Tiba-tiba darah keluar. Darah keluar ni, nifas yang ketiga ni. Hari pertama sehingga hari yang ke-25. 26 dan teruslah. Nifas dia, darah yang keluar cuma 25 hari sahaja. Hari yang pertama sampai hari yang ke-25. Nifas. Darah lah keluar, nifas. Letak hitam. Hitam, tak kisahlah hitam. Okey? Pada hari yang ke-26 darah berhenti. Berhenti. Adakah mandi? Mandi ke? Ya, mandi. Kan disebut tadi, kalau kita baca balik yang atas tadi, jika berlaku pertukaran darah daripada kuat kepada lemah, tak perlu tengok angka berapa, tak perlu tengok hari yang keberapa. Bertukar je daripada darah kuat kepada darah yang lemah. Terus mandi. Tapi kenapa tak bertukar lagi ni? Masih lagi darah hitam. Tak bertukar kepada yang lemah. Kenapa? Dah mandi dah.
hari yang ke-26. Sedangkan disebut pada perenggan yang sebelum tak perlu tunggu 60 pada kelahiran yang seterusnya setelah berlaku nifas pada kelahiran sebelum tu lah. Tak perlu tunggu 60, bertukar darah kuat kepada darah lemah saja mandi, dan tak perlu tengok angka tu berapa, hari berapa, tak perlu. Janji bertukar dari perkuat kepada yang lemah, maka mandi, dan tak perlu tunggu 60. Soalannya sekarang ni, hari yang ke-26 dah mandi dah, kenapa tak tunggu hitam ni bertukar merah? Kerana pertukaran darah daripada hitam kepada merah kita panggil adat. Ini dipanggil adat. Adatlah sebab pertukaran hitam kepada merah telah berlaku pada nifas yang kedua. Bukan berlaku pada nifas yang ketiga, tak tahu lagi. Cuma dipanggil adat kerana telah berlaku. Okey? Namanya adat. Hari yang ke-26 darah berhenti. Darah hitam berhenti pada hari yang ke-26. Maksudnya hari ke-25 lah. Hari ke-25 hitam, masuk 26, masuk hari ke-26 berhenti. Darah berhenti. Okey. Masuk hari ke-26 darah berhenti. Okey, berhenti. Mana lagi kuat? Adat ataupun berhenti? Mana lagi kuat dari sudut bukti? Adat adalah merujuk kepada nifas yang kedua. Adat merujuk kepada nifas yang kedua, iaitu apabila berlaku pertukaran hitam kepada merah. Berhenti adalah bukti alamat nifas yang ketiga. Maka bukti ataupun alamat yang sekarang, alamat sekarang lebih kuat daripada alamat yang kelahiran sebelum. Jadi maka kerana itulah wajib mandi hari ke-26. Pada waktu ini kalahlah adat istiadah nifas tamyiz, kalah. Kenapa kalah? Kerana adat berbanding berhenti lebih kuat bukti bahawasanya nifas dah berhenti. Sebab dah berhenti, dah tak ada darah. Sedangkan adat adalah bukti pada kelahiran sebelum, bukan kelahiran itu. Bukan kelahiran nifas yang ketiga. Oleh kerana dia juga adalah pernah berlaku pada kelahiran sebelum, nifas sebelum, maka diambil juga sebagai bukti. Cuma ada bukti yang lagi kuat, iaitu bukti semasa, iaitu darah telah berhenti sebelum berlaku pertukaran darah hitam kepada merah. Sebab nak tunggu bertukar darah hitam kepada merah ataupun darah kuat kepada lemah untuk mandi ni, pada nifas yang ketiga, tiba-tiba tak boleh pakai dah kaedah tu kerana darah telah berhenti sebelum berlaku pertukaran itu. Maka berhenti adalah bukti alamat semasa, ia lebih kuat daripada adat. Okey, macam tu juga perbahasan berkaitan dengan dalam masalah haid, berkaitan dengan adat dan tamyiz. Kenapa dalam masalah haid didahulukan tamyiz dulu baru adat? Maksudnya selagi boleh jika darah lebih 15 hari dalam masalah haid, kenapa? Antaranya kerana hukum zahir. Hukum yang zahir, hukum yang sedang berlaku. Itu antara sebabnya. Jadi, kenapa dalam masalah haid, jika darah lebih 15 hari 15 malam, boleh tamyiz 10 hari darah hitam, darah kuat, 6 hari, maksudnya 16 lah, lebih 15 hari darah lemah. Kenapa 10 hari darah kuat, 6 hari darah lemah? Dalam masa yang sama, haid dia pada kitaran sebelum, bulan sebelum 7 hari. Ketika dia normal bulan sebelum, tak berlaku istiadah lah 7 hari. Dan ketika bulan itu, bulan sebelum 7 hari, bulan itu
haidnya lebih, darahnya lebih 15 hari, masuk hari ke-16, 10 hari hitam, 6 hari merah. Maka didahulukan tamyiz, iaitu haidnya adalah 10 hari. Kerana apa tak ikut kebiasaan adat dia, iaitu pada bulan lepas, iaitu 7 hari. Kerana adat adalah alamat bulan lepas, adalah hukum bulan lepas. Tamyiz, iaitu beza sifat darah yang kuat, adalah alamat semasa, zahir yang telah berlaku, yang sedang berlaku. Maka dia lagi kuat dari sudut bukti bahawasanya haid adalah 10 hari kerana ianya kuat. Tapi kalau tamyiz tak boleh beza sifat darah, darah satu warna aja contohnya, satu sifat aja, maka nak tak nak pakailah adat, pakailah kitaran sebelum. Kenapa pula boleh pakai pula? Tadi kata tak nak pakai, sebab dah tak ada dah bukti, tak ada alamat lain dah. Pakai je lah, bulan lepas pun jadilah. Sebab yang bulan ni tak boleh, tak ada bukti yang mana satu haid, kalau dalam masalah haid lah, mana satu istiadah. Sebab darah tu satu warna. Begitulah dalam masalah nifas sekarang yang kita bincang ni. Kenapa bila darah berhenti hari ke-26 tak payah tunggu sampai 60? Kenapa tak perlu tunggu sampai hari ke-60? Tu satu soalan. Ni yang nifas yang ketiga ni. Kenapa tak perlu tunggu hari ke-60? Satu soalan. Yang kedua, kenapa tak tunggu bertukar hitam kepada merah? Kerana kemungkinan dia akan jadi macam kelahiran sebelum, nifas yang kedua. Kerana darah telah berhenti. Yang mana darah telah berhenti, dia adalah hukum semasa yang sangat kuat. Dia mengalahkan pertukaran warna darah yang telah berlaku pada kelahiran sebelum yang kita panggil adat. Kalah. Sebab itu adalah kelahiran sebelum, bukan kelahiran ni. Kelahiran ni dah berhenti. Dan dia juga mengalahkan 60 hari kena tunggu. Kalah juga. Kenapa tak boleh tunggu? Kan sebanyak-banyak nifas 60. Darah berhenti tu lagi kuat, suruh mandi. Okey. Alamatnya lagi kuat. Yang pertama. Ni senang aja. Yang kedua. Jika setelah mandi hadas, darah berhenti sebelum berlalu 60 hari 60 malam. Darah berhenti sebelum berlalu 60 hari 60 malam, maka telah diketahui dengan yakin bahawasanya perempuan tersebut bukan lagi seorang mustahadah dan keseluruhan darah yang keluar adalah nifas. Ini bermakna mandi hadas, solat, puasa dan lain-lain yang telah dilakukan sebelum ini tidak sah. Maka hendaklah diulangi mandi hadas semula dan qada puasa jika telah berpuasa. Pada keadaan ini ianya telah ada adat nifas yang baru. Ni macam mana? Ni macam mana cerita pula? Okay, sebelum kita faham dalam perenggan ni, nombor 2 ni, kita kena faham satu lagi, iaitu jika, sekejap, tengok contoh tadi. Okey, kita ambil contoh yang sama. Nifas yang pertama, ni contoh yang sama kita ambil. 40 hari. Normal lah ni, anak pertama. Nifas yang kedua, tiba-tiba jadi istihadah lah lebih 60. Okey? Jadi istiadah dengan maksud, bila sebut istiadah je, maksud lebih 60 hari lah. Kalau tak sampai 60 hari darah berhenti, tu bukan istiadah. Maka keputusannya adalah 30 hari nifas. Nifas bermakna hitam. Kuatlah. Dia boleh tamyiz. 40 hari merah. Bermakna istiadah lah tu. Okey, istiadah. Ni penyelesaian pada nifas yang kedua, yang dikira pada hari yang ke-61. Alamak, sekejap. Okey, yang dikira pada hari yang ke-61. Ini kena faham ni dulu dalam perbahasan kita yang lepas. Tak faham yang ini, tak faham yang lepas, tak boleh faham yang ni. Pada kelahiran yang ketiga, maka lepas keluar anak, keluar nifas, darah pun keluar. Ni
darah keluar. Maka darah masih lagi keluar. Kita katalah hitam. Sehingga hari yang ke-30. Masuk hari yang ke-31, darah kita jangan ambil angka. Kita tak ambil angka. Kita buat angka lain. Sampai hari yang ke-20. Hitam. Hari yang ke-21, darah merah. Hari ke-21 ni darah merah bertukar. Jadi, kalau kita tengok kitaran sebelum, angkanya adalah 30. Ni kitaran sebelum. Angkanya adalah 30. Dengan maksud, 30 hari nifas. 30 hari hitam. Angka ni tak perlu ambil. Tak perlu. Dia sama kalau faham dalam masalah haid, adat istiadah haid, adat istiadah haid nifas, adat istiadah haid tamyiz. Jika faham adat istiadah haid tamyiz, terus faham bab ni. Sebab tu kena khatam bab tu dulu. Muka surat 56 70 tu. Okey, 70 lebih lah. Jadi pada hari yang ke-21 bertukar je mandi dah. Mandi dah kat sini. Kenapa mandi? Kerana telah bertukar hitam kepada merah. Tapi angka berbeza. Nifas yang sebelum 30 hari. Baru bertukar, hari ke-31 baru merah. Angka tak diperlukan dalam masalah adat istiadah nifas tamyiz. Asal bertukar je, maka mandi. Jika darah berterusan sehingga hari yang ke-61, 61 selesai masalah. Maksud selesai masalah, mandi dia sah, dia wajib solat. Solat dia pun sah. Kalau dia puasa bulan Ramadan, puasa dia pun sah. Bila ni? Hari ke-21 sampai hari 60. Semua sah. Sebab dia dah mandi siap-siap pada hari yang ke-21 kerana telah bertukar darah hitam kepada darah merah, dan darah merah tadi berterusan sehingga melebihi sebanyak-banyak nifas. Maka ramalan dia betul. Adatnya terjadi. Maka nifas yang kedua sama dengan nifas ketiga dari sudut tamyiz. Maka nifas yang kedua kan dia perlu qada 30 hari. 30 hari dia perlu qada sebab dia kira pada hari yang ke-61, dia tak sembahyang 30 hari lah. Pada kitaran yang ketiga tak ada apa yang perlu dia qada. Tak ada apa yang perlu dia qada sebab darah merah berterusan sehingga hari ke-61. Okey. Maka ramalannya betul lah. Tapi dia kena mandi hari ke-21 walaupun ada darah. Hari ke-21 tu. Mandi siap-siap. Kerana dijangkakan kebarangkalian yang sangat besar akan berlaku merah berterusan sehingga hari ke-61 melalui, mana tahu ni? Alamat ni adalah nifas ataupun kelahiran sebelum. Tu alamat dia. Alamat dia tapi 30 hari. Angka hari tak pakai. Yang pakai bertukar dari darah kuat kepada darah lemah. Darah kuat daripada lemah Walaupun bukan hitam merah sekalipun. Katalah merah hari pertama sampai hari yang ke-20 merah, 21 kuning. Sampai hari yang ke-61. Maka sama juga. Merah bertukar kuning pada hari ke-21, mandi juga. Walaupun tak sama dari sudut color tu, warna tu, sifat tak sama. Tak apa, sifat tak sama. Janji yang kuat bertukar lemah. Maka mandi dah. Dan tak kira juga hari. Tak kira hari dan tak kira berapa hari pada nifas yang kedua tu. Tak kira berapa hari dia, tak diambil angka hari dia nifas tu, dan tak dikira juga, tak diambil juga warna. Yang diambil bertukar dari darah kuat kepada darah lemah. Tu yang diambil. Merah dan kuning ke, ataupun mungkin yang lebih menyedihkan lagi, kuning, darah kuning keluar 20 hari, dan keruh. Darah keruh keluar 21 sampai ke 60. Maka hari ke-21 pun mandi juga. Tak diambil sifat darah tu, tak ambil. Dari sudut warna tu tak ambil. Dan tak ambil angkanya. Yang ambilnya darah kuat bertukar lemah. Maka mandi. Okey. Dah faham ni? Dah faham. Baru baca yang nombor 2. Baru kita kira balik nombor 2. Macam mana? Jika setelah mandi hadas, darah berhenti sebelum berlalu 60 hari 60 malam.
maka telah diketahui dengan yakin seorang perempuan tersebut bukan lagi mustahadah. Sambung cerita tadi. Cerita ni, jika darah tu berterusan sampai 60 sehingga 61 hari. Darah kuning dan keruh tadi. Sebab kuning lebih kuat daripada keruh. Maka, jika darah tu terus sampai hari 61, habis cerita lah. Dengan maksud, kuning tu adalah nifas. Keruh tu adalah istihadah. Okey. Kerana adat istihadah yang telah dimandi pada hari 21. Tiba-tiba. Itu kalau lebih darah ramalan dia betul. Kebarangkalian itu benar-benar terjadi. Macam mana kalau tak jadi? Sebab benda akan datang, mana nak tahu? Berterusanlah dia mandilah hari ke-21. Mandi solat puasa. Sebab keluar keruh. Kalau hitam tadi, hitam dengan merah lah. Tak kisahlah, buatlah. Contoh macam mana pun. Kalau orang suka hitam merah, kita tulis hitam merah balik. No problem. Hitam, merah. Hari ke-21 dah mandi. Tiba-tiba, hari ke-48, 48 susah nak kira. Hari yang ke-51, dia sampai 50 je merah ni. Hari ke-51, tiba-tiba darah berhenti. Maka kebarangkalian yang dikata kemungkinan tu tidak berlaku lah. Disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tak apalah. Bila darah berhenti, itu yang dia. Inilah dia. Bila darah berhenti, sebelum berlalu 60 hari 60 malam, maka telah diketahui dengan yakin bahawasanya perempuan tersebut bukan lagi seorang mustahadah. Bukan mustahadah lah, dah berhenti. Dan keseluruhan darah yang keluar adalah nifas. Ini bermakna mandi hadas, solat puasa semua-semua tu tak sah. Maka diulangi mandi dan dia ada adat baru. Macam mana tu? Darah berhenti. Mana nak alih ni? Sekejap. Okey. Darah berhenti. Okey. Mana lagi kuat? Darah berhenti dengan tamyiz, iaitu darah hitam bertukar darah merah hari 21 ni. Tamyiz. Yang mana tamyiz tu masih lagi dalam 60 lah. Tamyiz dan darah berhenti hari ke-51. Mana lagi kuat? Samalah kes tadi. Berhenti lebih kuat. Alamatnya kata darah nifas dah habis. Sedangkan tamyiz tak kuat dah waktu tu. Walaupun ada darah kuat, hitam dan merah. Kenapa tak kuat? Sebab tamyiz hanya kuat terpakai. Tamyiz hanya menjadi alamat yang kuat. Bukti yang kuat. Apabila darah melebihi 60 hari 60 malam. Baru tamyiz ni dia punya kaedah tu kuat. Oleh kerana darah berhenti sebelum berlalu 60 hari 60 malam, sebelum melepasi sebanyak-banyak nifas, maka berhenti ni lebih kuat. Dari sudut bukti, nifas dah habis. Maka tamyiz tadi tak terpakai. Bila tak terpakai, mandi tak sah. Hari ke-21 tu kan dia mandi. Sebab darah tiba-tiba berhenti. Solat tak sah, puasa tak sah. Mandi tak sah, wajib mandi lagi. Mandi balik. Solat tak sah, biarkan perkara yang lepas jangan dikenang. Kalau kata dia puasa bulan Ramadan, wajib qada. Qada puasa. Sebab dia dah puasa kan. Kalau katalah bulan Ramadan, wajib qada. Dan pada keadaan ini, adat nifasnya telah bertukar. Maka nifas yang ketiga adalah 50 hari. Bertukar lah adat. Dia ada adat baru lah. Pada anak seterusnya nanti kata, berapa adat kau? Adat nifas kau dengan maksud berapa kelahiran sebelum 50 hari nifas.
bukan lagi 40, bukan lagi adat istiadah nifas. Bukan lagi. Adat istiadah nifas tambih bukan lagi. Habislah nifas ni, berkuburlah nifas yang kedua. Maka jadilah adat baru iaitu 50 hari. Seterusnya. Yang ketiga, jika darah berterusan melebihi 60 hari 60 malam, maka teruskan beribadah kerana kemungkinan tadi telah benar-benar berlaku seperti yang dijangkakan. Itu saya tak faham lagi, dah terang lah tadi. Dia mandi hari ke-21. Kerana apa dia mandi? Kerana telah bertukar daripada darah hitam kepada darah merah. Sebab tu dia mandi. Telah bertukar darah hitam kepada darah merah. Contoh ni kot. Tak apalah, contoh ni lah. Sebab tu dia mandi hari ke-21. Sebab telah bertukar darah hitam kepada darah merah. Kemudian darah tak berhenti-henti terus sampai hari ke-61. Maka apa yang dijangkakan telah benar-benar berlaku. Maka nifasnya memang 20 hari. Istiadahnya adalah 21 sampai hari ke-60. Maka ramalannya benarlah. Jadi tak ada perlu apa yang nak diqadak lagi. Tak perlu dah. Sebab dia dah mandi pada hari ke-21 ni. Mandi sah, solat sah, puasa pun sah. Sebab apa yang dijangkakan telah berlaku. Perhatian. Perlu diingatkan, jika terdapat keadaan yang tidak memungkinkan atau membatalkan kaedah asas tamyiz, maka hendaklah kembali kepada hukum asal, iaitu menunggu sehingga melepasi sebanyak-banyak garisan. Sebanyak-banyak garisan hingga melepasi garisan sebanyak-banyak nifas untuk membuat keputusan. Tiba-tiba jadi wahara lah pula darahnya. Contoh, macam mana? Saya terpaksa padam ini. Macam mana? Macam mana? Pada nifas yang ketiga, darah hitam, katalah darah hitam keluar 20 hari. Hari ke-21 keluar darah. Bukan, kita ambil ini. Hari hitam keluar 10 hari. Lepas tu merah pula keluar 10 hari. 10 sampai 20 merah. 10 sampai 20 merah. 1 sampai 10 hitam. Lepas tu 21 sampai 50 hitam. Hitam. Kan dah kacau dah tu. Hitam, merah, hitam balik dah. Kan dah kacau kaedah tamyiz. Ataupun hari ke-21 tak ada darah, berhenti sampai 25. 21 sampai 25 berhenti. 26 darah keluar hitam balik. Hitam keluar balik. Lepas tu sampai hari ke-40 keluar kuning. Kan dah wahara dah tu. Kan kaedah tamyiz tadi, iaitu darah kuat bertukar kepada darah lemah, mandi. Kerana kemungkinan darah lemah tu akan lebih 60 hari. Maka mandi siap-siap. Tapi ini dah hitam, dah keluar kuning, dah keluar kejap on, kejap off. Ada darah, tak ada darah, berhenti, keluar balik. Darah hitam keluar, lepas tu darah kuat keluar, lepas tu darah lemah, lepas tu keluar darah kuat balik. Dah tamyiz kat situ dah macam-macam kiraan dah. Dah macam-macam formula dah yang boleh dipakai. Bukan formula darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istiadah. Tak boleh pakai dah. Kerana kemungkinan darah kuat, lepas tu darah lemah, darah kuat balik. Dia sebagai kapit di antara darah kuat. Sebab darah kuat, darah lemah, darah kuat, lepas tu darah lemah sampai hari ke-60. Kaedah tu kan apabila jadi macam tu, bila katalah jadi macam tu, kan dah memerlukan kaedah yang lain. Contohnya, tiba-tiba keluar darah kuat hitam 10, 11 sampai 20 merah. 21 sampai 30 hitam. 31 sampai 40, contohlah. Bukan, 31 seterusnya merah sampai 61. Kan dalam kes ni, kalau orang faham masalah tamyiz, nifasnya adalah
30 hari. Kerana kapit kan, dua darah. Apabila darah lemah di antara dua darah kuat, dalam sebanyak-banyak lagi, masih tak lebih sebanyak-banyak, maka semua adalah nifas. Ini kaedah tamyiz biasa ni, bab haid pun sama, bab nifas pun sama. Bila jadi macam ni, sedangkan dia sedang mengamalkan adat istihadah nifas tamyiz, iaitu dia mandi pada hari yang ke-11. Dia mandi kat sini. Sebab apa dia mandi kat sini? Sebab kelahiran sebelum kan dah jadi istihadah, penyelesaiannya nifas. Tu tujuan dia. Tiba-tiba keluar hitam balik. Keluar hitam balik air ke-21. Maka waktu ni habis dah. Tak boleh dah. Adat istihadah nifas tamyiz tak boleh pakai dah. Sebab banyak kemungkinan keluar hitam balik, lepas tu banyak kemungkinan dah. Habis tu nak macam mana? Maka tak boleh sembahyang selagi darah keluar. Tunggu sampai hari ke-61 baru buat kira. Kerana hukum asal adalah kena tunggu sebanyak-banyak dulu. Masalah haid pun sama, masalah nifas pun sama. Masalah haid pun sama, masalah nifas pun sama. Iaitu perlu menunggu sebanyak-banyak dulu baru buat kiraan. Tapi tiba-tiba, kenapa perlu buat kiraan awal-awal? Bila bertukar saja darah daripada kuat kepada darah lemah, dah mandi. Masalah haid pun sama, masalah nifas pun sama. Sedangkan kan kaedah asal tunggulah sebanyak-banyak. Masalah haid tunggulah hari ke-16 baru buat kiraan. Masalah nifas tunggulah sebanyak-banyak hari ke-61 baru buat kiraan. Kenapa tiba-tiba langgar yang itu? Kenapa tiba-tiba dah mandi walaupun darah duk keluar? Sebab adat istihadah. Sama ada masalah nifas ke, masalah haid ke sama. Tiba-tiba macam mana boleh pakai pula adat istihadah? Kerana bulan sebelum ataupun kelahiran sebelum ataupun kitaran sebelum telah berlaku istihadah. Maka dia sebagai alamat untuk jadi sekali lagi. Maka sebab itulah tak tunggu 60. Kerana itulah tak tunggu 16 dalam masalah haid. Tak perlu tunggu dah. Tiba-tiba darah tu dah tak boleh guna kaedah tadi, iaitu tamyiz mudah, tamyiz simple tadi. Iaitu darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istihadah. Tak boleh dah guna kaedah simple. Kena guna kaedah masalah banyak pula, iaitu darah kuat, darah lemah, kuat balik. Dah tak boleh dah. Maka macam mana nak buat? Jangan risau. Tak payah semayang, tak perlu apa. Selagi darah ada, batal kaedah tamyiz tadi tu. Semua batal kaedah tadi. Tunggu 60 untuk buat kiraan balik. Kalau dalam masalah haid, tunggu hari ke-16 untuk buat kiraan balik. Tak perlu dah. Nak tunggu, tak perlu dah tak perlu fikir-fikir dah. Tunggu dah, kembali kepada hukum asal. Kembali pada hukum asal balik, baru buat kiraan. Yang mana hukum asal tu yang sepatutnya perlu dibuat. Tapi sebab ada adat istihadah tu lah, dialah kacau. Ada kitaran sebelum, dialah yang menyebabkan kita tak guna tunggu sebanyak-banyak dulu barulah buat kiraan. Sebab ada bukti, iaitu kitaran sebelum. Tiba-tiba kitaran sebelum tak terpakai daripada kitaran ini kerana darah dah tak sama dengan kitaran sebelum. Maka adat istihadah nifas, adat istihadah haid samalah, tak terpakai dah. Habis tu macam mana? Tunggu sebanyak-banyak. Simple. Tunggulah hari ke-60. Jika darah berhenti sebelum 60 hari, jika darah berhenti sebelum hari ke-60 dalam masalah nifas, maka semua itulah nifas. Jika darah berterusan sampai hari ke-61, buat kiraan sama ada tamyiz ataupun adat yang kita dah bincang sebelum ni. Macam tu juga masalah haid. Jika tunggulah sebanyak-banyak haid pada hari ke-16, jika boleh tamyiz, maka tamyiz. Jika tak boleh tamyiz, maka adat. Kira pada hari ke-16. Itu masalah saya relate kan, sebab sama je. Sebab kita adalah perbahasan yang terakhir. Ini adalah kiraan yang terakhir dalam masalah haid nifas, istihadah, fardu ain. Ni adalah kiraan terakhir. Lepas ni tak ada dah. Muka surat seterusnya tak ada dah. Jadi terbatallah adat istihadah, maka tunggulah kaedah asal balik, tunggu 60 lebih 60 hari ke-61 baru buat kiraan. Kesimpulan. Kewajipan untuk
kewajipan untuk mandi hadas. Kesimpulannya, kewajipan untuk mandi hadas bagi perempuan mustahadah, kewajipan untuk mandi bagi perempuan yang istiadah, mengalami istiadah pada nifas, menggunakan kaedah tamyiz terbagi kepada 3, iaitu kitaran pertama, mandi hadas ketika melepasi garisan 60 hari 60 malam. Yang pertama, iaitu maknanya kitaran yang pertama, iaitu tak ada jadi pun ada istiadah, tak ada pun. Darah macam biasa je, normal aja. Tak pernah pun, tak ada alamat, tak ada alasan, tak ada bukti pun nifas yang sebelum, kalau ada nifas yang sebelum, ataupun anak yang pertama ke, ataupun ada nifas sebelum, semua normal, tak ada bukti. Maka macam mana nak buat? Tunggulah 60 hari 60 malam dan mandi hadas ketika hari ke-61 tu. Ni normal lah, maksud kaedah asal lah. Lebih sebanyak-banyak baru mandi hadas. Pertama mandi hadas. Ni cerita mandi hadas saja. Yang kedua, kitaran kedua, mandi hadas ketika berlaku pertukaran darah kuat kepada darah lemah. Bila berlaku je darah kuat kepada darah lemah, maka mandi. Ini bermaksud kitaran pertama tadi, mandi hadas ketika melepasi garisan 60 hari 60 malam, ketika hari ke-61 tu baru mandi, dan buat kiraan pada hari yang 61 tu lah. Buat kiraan pada hari 61, rupa-rupanya boleh tamyiz. Maka darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istiadah. Jadi darah kuat adalah nifas, darah lemah adalah istiadah yang dapat tahu pada hari 61. Okey. Kitaran kedua, mandi hadas, maksudnya anak yang kedua, nifas yang kedua, ataupun anak seterusnya, nifas seterusnya, mandi hadas ketika berlaku pertukaran darah kuat kepada darah lemah. Sebab apa? Sebab kitaran yang pertama dia kena tunggu 60 hari, dan penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah tamyiz. Jadi pada kitaran seterusnya, bila bertukar je darah kuat kepada darah lemah, maka mandi hadas. Bertukar darah kuat pada darah lemah, mandi dah. Tak dikira angka berapa pada kitaran sebelum, tak juga dikira warna apa, janji kuat kepada lemah. Dia panggil tamyiz simple tamyiz, iaitu bertukar kuat kepada lemah. Tiba-tiba datang dengan lemah dulu baru dengan kuat, habis terbatal adat istiadah, adat istiadah nifas. Tiba-tiba keluar lemah dulu baru kuat, terbatal. Jadi macam mana? Tunggu 60, standard lah. Kembali balik. Okey, contohlah, tiba-tiba keluar darah hitam, merah kuning, terbatal. Apa ni? Terbatal apa ni? Mandi tadi, dengan maksud tunggu 60. Bila sedar aja, bila pasti je dah terbatal adat istiadah nifas, tamyiz terbatal je, maka terbatal kaedah. Maka tunggu je, tak payah sembahyang, tak payah apa, selagi darah ada, jangan buat apa-apa, tunggu sampai darah berhenti, atau tunggu sampai hari ke-61 baru buat kiraan. Okey. Kitaran kedua, bertukar je dari kuat kepada darah lemah, mandi siap-siap. Okey, macam tadi lah sebut tadi, tiba-tiba darah berhenti pula. Dah mandi dah, darah berhenti sebelum berlalu 60 hari 60 malam. Macam tadi lah, iaitu wajib mandi sekali lagi, maka sebenarnya dia bukan istiadah dah lah. Okay. Yang ketiga, wajib mandi hadas setiap kali suci, sama ada kitaran pertama atau kitaran kedua. Tak kira mana-mana kitaran, janji suci je, mandi. Nifas ni macam tu. Suci hari ke berapa? Mandi. Kitaran yang lepas telah berlaku istiadah, yang mana penyelesaiannya adalah tamyiz, iaitu 30 hari darah kuat, bakinya adalah darah lemah. Tiba-tiba hari ke-10 darah dah berhenti. Tak ada, mandi. Janji berhenti je, mandi. Dia dah mandi dah, dia adat istiadah nifas tamyiz. Dia dah mandi dah pada hari ke-31 sebab telah bertukar darah kuat kepada darah lemah.
Tiba-tiba hari ke-35 darah berhenti, mandi. Janji darah berhenti je, mandi. Sama ada kitaran pertama, kitaran kedua, mana-mana kitaran. Sebab bila darah tak ada je, maka terbuktilah nifasnya telah berhenti, maka wajib mandi. Maka tamatlah kita perbahasan tentang pengiraan haid, nifas, istihadah. Selesai. Fardu ain. Okey, selesai. Maka selain daripada pengiraan ini, dia adalah perbahasan fardu kifayah. Pengiraan mutahayyirah, orang yang lupa pada waktu ataupun tarikh, berapa hari apa dia melahirkan. Kalau dalam masalah haid, hari apa dia mula keluar haid, tiba-tiba berlaku istihadah. Perempuan yang lupa, perempuan yang tidak catat, perempuan yang tak ingat sifat-sifat darah setelah berlaku istihadah, itu semua perbahasan fardu kifayah. Maka selesailah fardu ain. InsyaAllah kita berhenti dulu. Taharah bagi mustahadah, bagi orang yang istihadah, nak buat macam mana? Dia istihadah, nak buat macam mana? Kan kata tadi kan, wajib semayang, wajib semayang. Daripada bab haid lagi kita bincang. Maka dia wajib solat walaupun darah ada. Kerana dia telah istihadah, dia wajib solat walaupun darah ada. Nak solat macam mana? Maka taharah bagi mustahadah, macam mana penyucian bagi orang yang istihadah nak semayang tu, adakah dia boleh buat macam orang biasa? Tak boleh. Tak boleh. Orang biasa macam mana? Tunggu ajalah. Sedangkan darah istihadah sedang keluar. Tak kisahlah nifas ke, tak kisahlah haid ke. Tiba-tiba masuk waktu semayang. Masuk waktu semayang, dia pun ambil wuduk semayang. Pakai pad gitu aja. Adakah boleh macam tu? Tak boleh. Dia ada syarat-syarat. Dia ada syarat-syarat. Taharah penyucian bagi perempuan mustahadah, sama ada mustahadah, haid atau nifas. Muka surat 135. Wallahu alam. Kita tangguh dulu. Sudah ingin tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.